Kisah seram. Burung pungguk di hujung kampung malam itu sunyi. Hanya bunyi cengkerik dan desir angin yang berlegar di celah pokok kelapa sawit di hujung kampung. Jam baru menunjukkan pukul 11 malam. Namun suasana sudah terasa begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhati dari kegelapan. Sejak kebelakangan ini, penduduk sering diganggu dengan bunyi burung pungguk yang bertengget di pokok senatua berhampiran surau lama. Burung itu bukanlah sesuatu yang asing. Namun, orang tua-tua di kampung percaya jika burung pungguk berbunyi terlalu kerap pada malam hari, itu petanda ada yang bakal pergi atau ada makhluk halus yang menumpang. Awal gangguan Aiman, seorang pemuda kampung, sering pulang lewat kerana bekerja di pekan berhampiran. Malam itu, ketika menunggang motosikal pulang, dia terdengar suara sayup-sayup dari arah pokok sena. Pada mulanya, dia tidak menghiraukan, menganggap itu sekadar burung biasa. Namun semakin dekat, bunyi itu semakin kuat, berulang-ulang seolah-olah memanggil namanya. Aiman memberanikan diri mendongat. Bulunya meremang apabila terlihat sepasang mata merah berkilat, menyorot tepat ke arah dirinya. Bayangan seekor burung besar berdiri di dahan. Namun anehnya, bentuknya seperti bercampur manusia. Sayap besar, tapi kepalanya agak menyerupai wajah seorang perempuan tua. Degupan jantung Aiman semakin kencang. Dia segera memecut motosikalnya pulang, tanpa menoleh ke belakang. Cerita lama Tok Imam. Keesokan harinya, Aiman menceritakan pengalaman itu pada Tok Imam dan beberapa orang kampung. Tok Imam menarik nafas panjang, lalu berkata, Burung itu bukan sembarangan, men. Orang dulu kata itu pungguk penunggu. Ada kisah, satu ketika dulu seorang bidan kampung mati tidak aman. Dia pernah menggunakan ilmu hitam untuk mengikat kasih. Setelah meninggal, rohnya tidak diterima. Mereka kata dia menumpang pada burung pungguk. Bila malam dia akan merayu, menangis, memanggil orang yang lalu di jalan itu. Penduduk mulai merasa gelisah, tetapi dia menganggap cerita itu karut orang lah. Malam kedua malam berikutnya, Aiman terpaksa pulang lewat lagi. Kali ini dia coba berani. Sewaktu melalui jalan yang sama, bunyi burung itu muncul lagi. Wow! Panjang, merintih. Tapi kali ini lebih dekat. Aiman ternampak kelibat putih di bawah pokok sena. Seorang perempuan berjubah labu, rambut panjang mengurai, berdiri membelakanginya. Dia seperti sedang menangis. Aiman menelan liur, cuba membaca ayat suci dalam hati. Namun perempuan itu perlahan-lahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah bercahaya, sama seperti burung semalam. Man, jangan tinggalkan aku. Aiman kaku. Dia menekan minyak motosikal sekuat hati dan deruman enjin memecah kesunyian malam. Gangguan menjadi-jadi. Sejak peristiwa itu, bukan Aiman seorang sahaja yang diganggu. Ramai orang kampung mengadu terdengar bunyi burung pungguk di bumbung rumah masing-masing. Ada juga yang melihat kelibat perempuan rambut panjang duduk di tepi tingkap. Anak-anak kecil sering demam misteri. Dan setiap kali azan subuh berkumandang, kedengaran lolongan sayu di hujung kampung. Orang tua kampung semakin yakin roh bidan lama itu tidak tenang. Kini mengganggu penduduk. Malam puncak Tok Imam akhirnya mengajak beberapa lelaki kampung untuk membaca Yasin dan doa di bawah pokok sena. Malam Jumaat, mereka berkumpul dengan lampu minyak tanah, berkeliling sambil membaca ayat suci. Tiba-tiba, burung pungguk itu muncul di dahan paling tinggi. Bunyi kedengaran. Tetapi kali ini, bercampur suara tangisan perempuan. Dari gelap, bayangan perempuan berjubah putih melayang turun, berdiri betul-betul di hadapan mereka. Wajahnya hancur, matanya merah menyala. Salah seorang pemuda cuba melaungkan azan dengan suara kuat. Makhluk itu menjerit nyaring sebelum terbang ke arah hutan di belakang kampung. Suasana kembali sunyi, tetapi bau hanyir dan busuk menyelubungi kawasan. Selepas itu, sejak malam itu, burung pungguk tidak lagi kelihatan di pokok sena. Namun kadangkala, penduduk masih terdengar bunyi sayup-sayup dari jauh. Ada yang percaya roh itu sudah pergi, ada juga yang yakin ia hanya berpindah ke tempat lain. Aiman sendiri masih trauma. Setiap kali pulang lewat, dia akan memastikan untuk membaca doa perlindungan dan mengelak melalui jalan pokok sena seorang diri. Penutup. Kisah burung pungguk ini menjadi sebutan generasi kampung hingga kini. Bagi yang percaya, ia tanda bahawa dunia gaib memang wujud. Kadangkala menzahirkan diri melalui makhluk atau binatang yang kita anggap biasa. Burung pungguk bukan sekadar simbol cinta tak kesampaian, tetapi juga boleh menjadi kenderaan roh yang tidak aman, menagih perhatian manusia di malam gelap. Dan sehingga kini, setiap kali terdengar suara di tengah malam, penduduk akan berpesan sesama sendiri.
Jangan pandang ke atas pokok, kerana kita tak tahu itu burung atau sustained.